A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita menyambung bacaan kita, iaitu pada minggu yang lalu, bukan minggu 2 hari yang lepas kita baca muka surat 19, iaitu mengenai air yang menitis daripada anggota-anggota wuduk itu mengeluarkan kesalahan-kesalahan daripada titisan-titisan tersebut. Hari ini masuk pada masalah 38, masalah dosa. Masalah dosa mata dan keterangannya, ya saudaraku, adalah mata itu jikalau kita haluskan fikiran padanya, maka ialah nikmat yang besar yang dikurniakan Allah Ta'ala, kerana dengan dialah dapat melihat keindahan makhluk Allah dan dapat beberapa kesedapan dan kesenangan dengan dia daripada segala yang tiada didapati akan dia oleh orang yang buta. Maka selama digunakan dia memandang barang yang diharuskan Allah, maka ialah jadi beberapa nikmat yang dipertaruhkan bagi bekal akhirat. Nikmat yang menjadi pertaruhan bekal akhirat. Dan barang yang terpandang akan dia yang diharamkan Allah, maka dihapuskan dia oleh air sembahyang, seperti terpandangkan perempuan ajnabi, atau terpandang akan aurat laki-laki atau sebagainya. Ini disebut bukan me. Kalau ni dosa yang kecil, maka dengan air sembahyang hapuslah ia. Itulah kelebihan air sembahyang. Kalau melihat itu dah dosa besar. Dosa besar ni perlu kepada taubat. 39, masalah dosa telinga dan keterangannya. Ya saudaraku, telinga itu amatlah sukanya ia mendengar yang haram, seperti mendengar umpatan, mengumpat orang, atau mendengar bunyi-bunyian yang haram, atau mendengarkan kemerduan perempuan yang halal nikah dengannya, suara perempuan ni yang mengada-ngada, dan bersedap dengan berbagai-bagai pendengaran yang haram, hatta kepada yang buta sekalipun dengan telinganya dapat dosa, seolah-olah celiknya telah berubah ke telinganya pada waktu ia mendengar maksiat itu, lalu disengitkannya telinga dan mendongak sebagai mencelikkan mata, maka demikianlah dosa telinga. Ini bagi contoh dosa telinga, mendengar segala yang haram seperti umpat-umpatan. Masalah 40, dosa mulut dan keterangannya. Ya saudaraku, mulut itu sebesar-besar bala dan sebesar-besar nikmat, maka sebesar-besar balanya, iaitu dengan sedikit gerakan boleh dapat dosa dengannya, seperti mengumpat. Ustaz sebelah sambung di atas. Saya ni sebenarnya membaca menggunakan alat ini susah sikit sebenarnya. Dan mengacum dan memaki, mengacum. Siapa tahu ni perkataan ni agak menyelirukan. Dan mengacum dan memaki dan sebagainya, seperti kata Arab saghirul jirmi kabirul jirmi, artinya kecil bendanya dan besar dosanya. Boleh jadi daripadanya benda kecil, jirim tapi dosanya besar, mulut hingga kepada yang dhaif dan tiada kuasa mengangkat matanya, tetapi lidahnya tiada dhaif. Mata tak boleh, tak kuat, tapi mulut pula bercakap. Maka banyaklah perkara dosa boleh dapat daripadanya, hatta dengan bercumbuan dan bermanis-manisan, tutur kata dengan perempuan yang harus nikah, dan menyakiti hati orang boleh dikatakan ialah besar, membuat dosa daripada anggota yang lain-lain. Mulut ni dosanya lebih besar. Masalah yang ke-41, masalah dosa hidung pula dan kepala. Ya saudaraku, adalah hidung itu ada dua pula. Bukan dua. Ada pula jahatnya, iaitu suka mencium wangian yang haram, iaitu seperti ini, apa benda tulisannya ni, alif Ain Kaf Alif Lam, berjalan ke pasar atau di kaki-kaki. Apakala, ni patut tak ada titik ni. Seperti apakala berjalan ke pasar atau di kaki-kaki 5 kedai, tiba-tiba datang
bau cik nyonya atau perempuan yang haram sengaja hisap atau mencium bauannya curi dan ambil dengan tiada redha tuannya atau meragut. Ini bauan pun sekadar meragut bau bunga tanaman, bunga orang pun kita sedut pun, orang lalu dicium, maka semuanya yang demikian itu mendatangkan haram dengan hidung. Ambil bunga orang yang ditanam orang tanpa kebenaran, boleh jadi haram. Adapun kepala ialah tempat otak yang selalu suka cenderung kepada memikir syahwat dan hawa nafsu yang haram, seperti memikirkan bagaimana jalan daya mendapat, menipu daya. Ni nun tak ada titik, dia tertinggal titik, saya pun tak bawa pen. Menipu daya mendapat harta haram daripada laba, ni laba keuntungan, dan berlawan bertaruh judi dan menipu daya harta orang dengan sembunyi-sembunyi dan memikirkan mendapat perempuan dengan haram. Yang ini berzina. Saya cari pensel sekejap. Okey, sambung semula. Kepalanya memikirkan tentang zina. Ini titik tak ada ni, saya letak titik. Ini pen saja ada, pensel tak jumpa. Menipu daya. Okey. Berdamping dan berhampir dengannya dan sebagainya, itulah misal kedatangan dosa hidung dan kepala. Kepala memikirkan membuat maksiat, itu sebenarnya dosa haramnya, iaitu tentang syahwat. 42 masalah ghalib. Ni kebiasaan. Ghalib ni kebiasaan kedatangan dosa, maka bermula ghalib kebiasaan kedatangan dosa itu ialah dari mata, kerana perkara dosa yang jauh apabila terpandang kepadanya dengan senang ia pergi kepadanya. Kemudian telinga pun bekerja sama dan mulut pun membantu, titik tak ada, membantu hingga boleh jadi dosa besar dengan sebabnya. Dan kerana itulah umum pada hadis bab ini pada masalah 37 yang lalu, iaitu mengenai 37 betul lah, tentang kelebihan air semayang, menyebutkan gugur dosa yang dilihat oleh mata pada waktu mengambil air semayang, kerana semuanya dosa anggota pada muka ghalibnya daripadanya dan dengan sebabnya. Sebab apa ni? Mata, telinga, apa semua itulah. Maka manakala dibasuh muka kerana wuduk, gugurlah dosa mata dan telinga dan mulut dan hidung dan kepala dengan umum hadis itu, dan dengan tolong hadis lain menerangkan sebagaimana mafhum ini ialah telah diterangkan oleh Ibnul Arabi di dalam Syarhu Sahih Turmuzi. Okey, apa yang telah kita baca iaitu tentang kelebihan wuduk yang dapat menghapuskan dosa. 43 masalah dosa tangan dan keterangannya. Ya saudaraku, bermula dosa tangan itu boleh jadi banyak daripadanya, kerana kebiasaannya mengambil dan mencapai, maka tangan jahat itu mencapai ia akan yang haram dan dosa besar dan dosa kecil. Maka dosa besarnya seperti usaha judi, mencuri dan mengambil dengan diam-diam sembunyi hak orang, dan mengambil dengan rampas ataupun membinasakan hak orang, atau menulis akan surat hutang riba, tolong tulis yang benda yang haram pun jadi dosa, sebagainya daripada beberapa dosa besar yang dilakukan dengan tangan. Adapun dosa kecilnya tiada terbilangkan, iaitu seperti menulis perkataan yang tiada baik dan lucah atau hamun nista, seperti memukul binatang dan menyakitinya dan menyentuh perempuan yang batal air semayang. Ini perempuan ajnabi dengannya dengan tiada berlapik atau bergurau senda. Ni nun tak ada titik pen pun tak ada dakwat. Bergurau senda, membuka aurat orang atau mengacu-ngacukan hujung senjata atau menampar muka orang. Tampar muka orang pun dosa hukumnya. Maka semuanya dosa tangan yang keluar ia bersama akhir titik air semayang sebagai tersebut di dalam hadis pada masalah 37 itu. Dan baca lagi masalah 45, sambungannya 45 nanti. Sambung lagi di sini masalah ke-44, masalah dosa kaki dan keterangannya. Ini dia bagi contoh semuanya.
Kata Ibn Arabi adalah hadis dalam masalah 37 itu ringkas dan ada datang riwayat yang cukup panjang. Ada menyebutkan apabila membasuh kaki, mengambil air semayang, keluarlah daripada dua kakinya sekalian kesalahan yang dijalankannya serta air atau serta akhir titik air hingga keluar bersih ia daripada segala dosa. Maka dosa kaki itu banyak amat jua kerana dengan dialah boleh sampai kepada sesuatu yang hendak dicapai oleh anggota lain daripadanya. Sekiranya barang payah dipandang dari jauh, maka kakilah mendekatkannya. Dan jika sekiranya barang sesuatu itu tak dapat dicapai dengan tangan, maka kaki pun pergi menghampirkannya. Dan sebagainya daripada segala perkara dosa yang jauh, dengan kakilah yang membawanya. Maka itulah dosa yang diperbuat oleh kaki itu, keluar ia bersama akhir titik air semayang. Maka betapalah kelebihan mengambil air semayang. Fikirlah. 45. Ini mungkin yang terakhir untuk hari ini. Saya ada benda nak buat, tak sempat. Masalah dosa yang diampun Allah Subhanahu Wa Taala dan dihapus, disapu oleh wudu itu ialah dosa-dosa kecil. Ini saja yang paling perlu kita ingat, dosa kecil lah. Maka jika sekiranya dosa besar seperti mengumpat dan mengacum ni apa? Mengata orang, mencuri dan berjudi dan berzina dan minum arak dan meninggalkan semayang dan puasa dan zakat dan haji dan derhaka kepada dua ibu bapa dan lainnya, maka tiada diampun dan tiada dihapuskan oleh air semayang. Bahkan maulah taubat dan meninggalkan segala dosa besar itu. Dosa besar ni ada 70 sebenarnya. Yang biasa sebut 70 sebenarnya dosa besar. Adapun dosa kecil itu, maka ialah dihapuskan oleh air sembahyang. Setiap kali mengambil air sembahyang, maka dihapusnya. Jikalau dosa kecil itu tiada bertali mali dengan hak orang, bahkan dosa pada Tuhan jua. Ini seperti yang tadi sebut tadi, terlihat aurat perempuan, aurat lelaki terlihat bukan melihat. Adapun jikalau bertali mali dengan orang-orang seperti dosa membunuh dan membinasakan hidup-hidupan sejiran sekampung, kemudian buat pura-pura tak tahu atau tiada membayar hutang dan engkar tak bayar hutang dan alif nun kafrah engkar, maka semuanya sama ada besar atau kecil dosanya tiada lepas melainkan dengan ampun Tuhan punya hak ni pa ni. Jadi nak diceritakan, kalau dosa berkaitan dengan manusia memang tidak dapat diampunkan. Dosa hanya dengan dosa Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala saja yang boleh diampunkan dengan mengambil wuduk. Dan jika tiada dipinta ampun, nescaya diambil ibadat orang yang khianat kepadanya di akhirat kelak kerana menempati zalim di dunia ini. Orang yang kita tak minta ampun, kita buat dosa, nanti ibadatnya pula akan diserahkan kepada ibadat kita ni, diserahkan kepadanya kerana kita khianat. Ini bahaya ni. Kata Nawawi, dan pada hadis bab ini dalil membatalkan mazhab Rafadhi. Ini yang mengatakan wajib sapu kaki seperti sapu kepala dan tiada ada suruh basuh pada mengambil air semayang itu, dan dikendaki keluar segala dosa itu ialah kinayah daripada ampun Allah. Ini kata Nawawi, kinayah ni maksud dia kiasan daripada Allah Ta'ala, keampunan dosa. Wallahu alam. Kita akan sambung pada tajuk Babu Maja'a an Miftahus Salati Tuhur. Bab pada datang menyatakan kunci solat itu adalah bersuci. Ini semuanya didasarkan dengan hadis. Wallahu alam. InsyaAllah bersambung. Minta maaf hari ini sekejap saja ada perkara nak buat. Assalamualaikum.